Hai, aku Syukri. Selamat tahun baru, tahun 2022. Aku doakan siapa-siapa yang menonton ni dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, selalu berada di samping insan yang tersayang dan capai semua azam tahun 2022 ni. Basically tujuan aku buat video ni adalah video santai saja. Aku nak share dua perkara. Yang pertama, aku nak recap apa yang berlaku dalam live aku sepanjang tahun 2021. Dan yang kedua adalah aku nak share sedikitlah azam aku untuk tahun 2022 supaya aku lebih konsisten dan bersemangat untuk capai azam aku, insya-Allah. Yang pertama, recap aku yang berlaku sepanjang tahun 2021. Aku highlightkan dua perkara besarlah yang berlaku dalam live aku untuk tahun 2021. Yang pertama adalah 2 hari bulan ni, wife aku selamat melahirkan anak aku yang pertama, perempuan. Nama dia Nur Jasmine Mikaela. Terima kasih kalau korang sudi doakan kesihatan dia. Terima kasih. Tu perkara yang paling besar lah berlaku untuk tahun 2021. Pengalaman ada anak ni menarik, seronok, but it's quite challenging sebab yalah aku parent baru, anak sulung. Semua benda tak tahu. Sebelum ni kita dengar daripada, macam aku ada 9 orang adik-beradik, aku dengar daripada adik-beradik aku lah. Kak aku kata gini, anak dia ni kata gini. Tapi ni kita kena lalu sendiri, anak kita sendiri. Feeling dia tu berbeza lah bila kita dengar dengan beberapa orang cerita. Dan sekarang ni kita nak dealing dengan manusia yang ada emotion, bukan kita dealing dengan robot. Jadi it's quite challenging, kita nak faham dia macam mana. Sebab budak bila dia sakit perut ataupun kembung perut, dia nangis. Dia tak selesa pampers, dia nangis juga. Dia lapar pun nangis. Jadi untuk new parent tu susah sikit nak teka dia nangis tu sebab gapo. Kadang-kadang kita buat benda ni mesti nangis, buat benda ni still nangis. Itu quite challenging tapi seronok. Benda tu ilmu baru kita kena lalui. InsyaAllah bila dapat anak kedua lebih bersedia, InsyaAllah. Dengan dapat anak juga ni, dia mengajar kita untuk kontrol emosi kita. Sebab bila kita ada anak, emosi sangat penting lah. Sebab akan ada hari-hari kita stres dengan dia. Contoh aku, kalau aku pernah ada kerja hari tu, balik tu anak macam merengek gitu kan. Kita faham situasi dia tu, dia baby, dia tak tahu gapo, dia hanya mampu dia tunjuk expression dia melalui merengek gitu. Tapi macam aku tadi, kita kena kontrol emosi kita masa tu. Walaupun kita tahu dia baby, still akan ada rasa ni aku ada rasa macam nak marah gitu. Untuk bakal parent tengok, mungkin ada bakal parent, belajar kontrol emosi itu sangat penting sebab kita tak say berlaku apa-apa tak diingini sepanjang kita membesarkan dia. Nasihat aku, duduk dalam grup yang supportive boleh support kita bila kita macam emotion. Ada family members tolong jaga dia sekejap supaya kita dapat alih ke emotion kita tu, daripada stres dengan dia, ambil angin luar sekejap. Family member jaga sekejap. Jadi bila kita dah reda, kita ambil balik dia. Gitu. Sebab kita semua tahu parent mesti sayang anak dia. Cuma certain situation dia akan ada emotion sikit. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perkara besar yang berlaku dalam hidup aku bila aku decide untuk duduk sendiri, bukan dengan parent. Kalau sebelum ni sepanjang aku berkahwin dan wife aku mengandung, sampailah wife aku beranak dan berpantang semua di rumah parent. Okey, kehidupan aku ada kedai kepuk. Jadi biasanya aku gila 2-3 hari duduk di rumah mak mertua aku dan 2-3 hari duduk di rumah mak aku. Jadi hari-hari tu pergi kedai kepuk, kerja, balik sama ada balik rumah mak mertua aku atau balik rumah mak aku. Gitulah selama setahun. Jadi untuk buat keputusan duduk sendiri tu agak mencabar lah, agak mendebarkan. Sebab macam aku tak pernah duduk dengan wife aku sendiri. Sebelum ni ada parent support. Sebelum aku decide untuk duduk sendiri tu, aku tanya pendapat beberapa orang juga. Macam aku tanya pendapat mak aku tanya pendapat kak aku, saya baik aku. Dan mostly setiap benda kita buat tu mesti ada pro and cons dia. Aku cuba simplify ke pro and cons dia bila duduk sendiri dengan berbanding duduk rumah parent. Ini berdasarkan apa aku lalui dan mungkin korang boleh relate. Pro dia bila kita duduk sendiri ni, kita
ada masa kita sendiri ataupun privacy kita sendiri, dan kita boleh set masa kita sendiri. Kita boleh set jadual kita sendiri. Kita nak makan kita nak makan bila, kita nak buat gapo masa tu, kita nak bangun pukul berapa, hari ni kita nak buat gapo, gitu. Bila kita duduk dengan parents, kita kena jaga sebab dia melibatkan banyak pihak. Jadi kita kena jaga benda tu supaya harmoni, tak ada berlaku salah faham, tak ada berlaku terasa hati. Gitulah. So tu pro pertama aku rasa penting. Dia bukan maksud aku nak duduk dengan parent ni tak best. Dia dah, tapi sampai satu masa kita akan rasa kita perlu untuk duduk sendiri untuk figure out life kita tu kan. Figure out next life kita tu kita nak capai ke apa. Bila kita duduk dengan parent ni, kita agak terikat sikit sebab kita kena ikut masa dia orang, sebab lain rumah lain rule dia kan, gitu. So kita lebih kurang tu pro pertama, privacy. So pro yang kedua adalah personal opinion aku, bila kita duduk sendiri kita akan lebih independent lah. Bila ada satu isu yang berlaku antara kita dengan wife ke apa, kita cuba untuk selesaikan benda tu sendiri tanpa pihak lain masuk campur lah. So gitulah lebih kurang. Dan dari segi cons ataupun kelemahan bila duduk sendiri ni, kos hari hidup kita meningkat lah. Sebelum ni bila kita duduk dengan parent support dari segi market, kita jimat dari segi market, kita tak payah bayar sewa, kita tak payah bayar BAP, tu semua parent lah biasanya. Tapi ni depend lah kepada orang tu. Ada juga jenis duduk dengan parent, dia banyak beli makanan ataupun dia bayar bil api, tu depend. Ni aku just cerita berdasarkan gapo aku lalu. Dan yang kedua, kita kurang sikit masa dengan family tu. Kalau sebelum ni kita jumpa family sama, kita jumpa mak ayah kita sama hari-hari. Tapi bila kita duduk sendiri, aku kurang sikit jadi tu antara cons dia lah. Tapi gapo benda menyebabkan aku decide untuk duduk sendiri adalah privacy kita sendiri Kita boleh tentukan jadual kita nak buat mana. Dan kita pergi kepada azam tahun 2022. Azam aku tahun ni simple saja. Ideanya aku tercetus daripada aku tengok video Will Smith. Video ni, I'm giving you the key to life right now. This is the key to life. The key to life is running and reading. All right? Now listen, very serious. The key to life is running and reading. So, daripada video tu, azam aku untuk tahun ni adalah aku nak lebih banyak exercise dan lebih banyak membaca. Dan plan aku untuk tahun ni juga, aku nak produce lebih banyak video lah. Macam video aku sebelum ni dalam tips from Ali Abdal tu, aku nak upload 119 video sebelum hujung tahun 2022 ni. Dan aku terjumpa video Will Smith tu sebab aku dalam proses kajian untuk buat video. Satu video nanti aku upload juga video tu pasal persamaan orang-orang berjaya ni. Kenapa dia orang berjaya? Salah satu faktor dia tu nanti aku akan explain dalam video tu lah. Dan aku insyaAllah dalam perancangnya aku akan buat book. Aku akan review buku aku baca tu. Mungkin aku bagi nama book club ke book review, tak tahu lagi. InsyaAllah aku review kayak gini. So basically tu je lah tu fokus utama aku untuk tahun 2022 ni. Nak lebih banyak exercise, nak lebih banyak membaca dan grow YouTube channel aku lah. So aku rasa setakat tu saja video aku kali ni. Agak panjang tu, tapi tak apalah. Sebab aku just nak share pasal diri aku, kenangan aku sendirilah aku letak sini, letak di YouTube ni. Sekali lagi aku doakan kepada korang semua yang menonton ni, semoga sihat walafiat bersama insan tersayang dan mencapai segala cita-cita yang diimpikan untuk tahun 2022. So aku syukuri. Assalamualaikum.